forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ceramah Madani berpenuh hikmah daripada Ustaz Nik Omar Nik Aziz, anak Tuan Guru Nik Aziz di Tanjung Mas, Kelantan. Okey tuan-tuan, mari kita dengar. Di akhirnya kita komen macam biasa. 2018 dengan masa PH dululah. Tapi takdir Allah Ta'ala, sebelum orang di luar kerajaan yang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan, orang dalam kerajaan sendiri tidak amanah, tidak tepati janji, dan kadang-kadang atas dunia lagi dia menerima nasib kerana tidak menepati janji. Dan kita Alhamdulillah, gabungan kerajaan perpaduan ni, maknanya kita bersepakat akhirnya. Walaupun kita berbeza di sudut pendekatan dan wadah, tapi kita bersepakat sekarang ni untuk kita urus sebuah negeri dan negara, dia perlu kepada asas yang kita panggil takwa. Dan ayat yang mau sebut semalam pun bersama menteri kita juga sebelum dia datang, kita ni Allah Ta'ala untuk hidup atas dunia dengan kepelbagaian bangsa, bahasa, budaya, warna kulit, hatta pegangan hidup masing-masing pun Allah Ta'ala guna satu kalimah yang cukup unik, iaitu lita'arafu. Kita beri contoh, hatta makhluk Allah SWT yang lain, hubungan antara padang pasir Sahara dengan hutan hujan Amazon yang jaraknya beribu kilometer. Tetapi kajian baru dibuat nak menunjukkan walaupun dia berbeza, tapi dia ada hubungan lita'arafu sesama dia. Antaranya ialah setiap tahun puluhan ribu tan debu-debu yang diterbangkan angin daripada padang pasir Sahara ke hutan hujan Amazon. Sebab dalam debu-debu tu antaranya ada makanan untuk kehidupan di hutan hujan Amazon. Itu ta'aruf sesama makhluk Allah. Apatah lagi sesama kita manusia. Mestilah kita hidup dalam konsep li ta'arafu. Ta'arafu ni kita beri makna berkenalan. Asasnya. Antara makna asas berkenalan adalah kita menghormati. Kita bekerjasama. Kita bertolak ansur. Kita bertoleransi. Dia dalam ta'aruf, dia ada unsur penerokaan. Kalau kita hidup dalam sebuah negara, contohnya, isu-isu baru. Sama ada isu lama ataupun isu baru. Isu berkaitan dengan masyarakat majmuk. Isu baru yang berkaitan macam mana nak urus sebuah negeri dan sebuah negara dalam keadaan yang lebih baik dan stabil. Dia masuk dalam konsep li ta'arafu. Cuma bagi kita orang Islam, Allah Ta'ala panjangkan lagi ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Asas takwa. Jadi takwa, kita nak laksana takwa dalam urusan sebuah negeri, sebuah negara, adalah kita mesti bersepakat. Orang yang terlibat dalam politik ni, dia kena tahu beza antara rasuah dengan sedekah. Boleh faham ke? Ini asas takwa dalam pengurusan sebuah negara. Jadi sekarang ni, kerajaan perpaduan sekarang ni, dengan gabungan yang ada, kita memang bersepakat untuk memerangi risuah, untuk memerangi ketirisan. Kerana dua jenayah inilah yang menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia hidup keadaan merempak, miskin. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Jangan sekali-kali kamu bersyirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana langsung tidak memberi manfaat kepada kita. Dan syirik itu tak mampu menolak sebarang mudarat yang akan menimpa kita. Sebab apa Allah Ta'ala apabila dia cipta kita manusia, dan kita mengaku kita hamba Allah SWT, kita beriman, yang sepatutnya apabila kita nak bermunajat, nak berdoa kepada Allah, kita tak perlu ingat kepada makhluk lain. Allah tidak berhajat kepada perantara. Semua kita, sama ada orang panggil dia Tok Alim ataupun Tok Kapung yang duduk kampung biasa, tak ada orang kenal, kalau dia sebut Ya Allah, dengan segala permasalahan Allah Ta'ala dengar. Direct.
Jadi begitu juga kita dalam kehidupan berpolitik, urus sebuah negeri dan sebuah negara, kita kena yakin sepenuh kerajaan yang stabil, kerajaan yang berintegriti, segala aset negara akhirnya akan tumpah kepada rakyat. Tidak perlu melalui akaun mana-mana pemimpin. Kalau duit harta negara masuk dalam pemimpin, akaun pemimpin, melalui akaun pemimpin baru nak agih kepada rakyat, itu maknanya syirik. Itu maknanya perantara. Itu maknanya kita tidak yakin dengan kerajaan yang bersifat integriti. Maknanya takwa kita tidak kukuh di sudut pengurusan sesebuah negara. Sebab itulah adik kakak, kita sekarang ni kita kena bagi peluang kepada kerajaan perpaduan. Kita kena hormat. Masa dah habis. Kita kena hormat kepada mandat rakyat. Jadi mandat rakyat, takdir Allah Ta'ala. Sebab politik ni dia tidak terlibat dengan akidah, bukan benda asas dia, sebab dia bukan statik, dia dinamik, dia bergerak. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, mana kita berasa UMNO ni akan jatuh. Mau minta maaf lah. Tapi sejarah berlaku, akhirnya jatuh juga. Sebab itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemudian naik kerajaan PH. Tapi takdir Allah Ta'ala dalam tempoh lebih kurang 22 bulan. Kerana pengkhianatan daripada dalam asasnya menyebabkan jatuh. Mari pilihan raya hak terakhir, tak ada sebuah kerajaan, tak ada sebuah parti yang mampu tubuh kerajaan. Takdir Allah Ta'ala di situ kita nampak kelebihan institusi diraja. Institusi istana. Dan kita sekarang ni yang berada dalam gabungan kerajaan perpaduan semua sekali. Tak kira parti yang berasaskan Melayu ataupun bukan Melayu. Semua kita hormat kepada perlembagaan. Kita hormat Islam sebagai agama persekutuan. Kita hormat institusi istana. Semua kita boleh nerima bahasa Melayu, bahasa rasmi. Apa lagi yang kita nak? Yang kita nak adalah kita bersepakat nak urus negeri dan negara ni, dia mesti ada integriti. Sebagaimana disebut dalam Quran, melalui kehendak Nabi Yusuf apabila dia tawar melalui Al-Aziz, perbincangan dia dengan Al-Aziz, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ini integriti, dua sifat yang penting. Kalau kita ada hafizun alim, integriti, kita ada kekuatan di sudut ilmu, kemahiran, kemampuan untuk menguruskan sebuah negeri, sebuah negara, kita ada tanggungjawab, kita rasa kita ada amanah, dan kita kena beri keyakinan sekarang ni. Kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada kekuatan itu insya-Allah. Dan dalam sistem demokrasi, kita boleh tidak ada masalah untuk berbeza pandangan. Tetapi sama sekali tak boleh kita bawa sentimen, perkauman ataupun agama. Tak boleh sama sekali kita bawa fitnah. Sebab fitnah ini boleh menjahanamkan satu-satu negara dan satu-satu tamadun. Akhir sekali hak mudah, hak nak royak, hak sebenarnya 12/8 ni, hak kawasan Dun ni terutamanya, asasnya sebab kita ceramah sini, semua adik kakak kita setiap hari kita ada kerja semua. Cuma pagi Sabtu tu 12/8 tu, yang pertama sekali adalah kita nak tuju ke tempat mengundi. Sebab kita hampir semua orang Islam ni, kita turun rumah kita dengan tekad baca bismillah, tawakkal ala Allah, masuk tempat mengundi, ambil kalah, pegang tangan kanan bismillah, kita beri sokongan kepada saudara Zenda. Okey, contoh komen saya lah kalau kita dengar ceramah tadi. Ceramah yang penuh berhikmah, sopan santun, berakhlak mulia, dengan penuh hikmah dia berceramah. So, inilah ciri-ciri pemimpin yang dia warisi daripada Tuan Guru Nik Aziz. Okey tuan-tuan, untuk rakyat Kelantan, pakak-pakaklah ubah. Pilih kali ini kerajaan perpaduan. Jika memilih kerajaan perpaduan di Kelantan, banyak masalah boleh selesaikan, terutama masalah air. Okey tuan-tuan, pada penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, kita kena bersatu padu untuk menentang PN ni.
kita melawan dakwah-dakwah yang mereka sebarkan. Jadi semua tempat, YouTube, Facebook dan TikTok. Okey tuan-tuan, jumpa lagi. Jangan lupa menyokong kajian pembenaran Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.